إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. باب، ini masih lagi dalam bab ikhlas. Babu wujubil inqiyadi, bab wajib inqiyad ni ikut patuh, ya. 17, yang ke-17. Bab wajib al-inqiyad li hukmillahi ta'ala, wajib mematuhi bagi hukum Allah Ta'ala. Wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalika, dan apa yang sepatutnya diucapkan oleh orang yang diajak kepada mematuhi perintah Allah. Wa amrin bil ma'ruf, dan menyuruh kepada kebaikan ataupun melarang daripada kemungkaran. Di situ kan dah habis dah baca dah situ, baru nak masuk ya. Baik, dia kata sini dalam buku ni lah, bab ini menunjukkan atas kuatnya pengagungan para sahabat terhadap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas lah, kita belajar dalam kitab golongan manhaj golongan yang selamat tu, masuk dia cerita tentang para sahabat kan, kelebihan para sahabat, ketaatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab tu kita disuruh mencontohi para sahabat, kerana para sahabat mereka ni sentiasa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa perkara saja. Selain itu, dalam bab ini kita dapat mengetahui bahawa Allah tidak akan memikulkan kepada kita sesuatu yang tidak mampu kita pikul. Maknanya Allah tadi Ghafur, Rauf Rahim, Rauf Rahim kan, Maha pengasih penyayang. Tadi Allah Ta'ala maha lemah lembut dengan hamba-hamba dia. Dia tak akan pikulkan ke atas kita sesuatu yang kita tak mampu. Mana Allah perintahkan kita buat tu, mesti kita mampu buat. Cumanya nafsu kita tadi yang menahan, menegah diri kita daripada melakukannya. Jadi semua yang Allah Ta'ala suruh tu semua kita boleh buat. Allah maha mengetahui dengan apa yang dia bebankan, dia pikulkan ke atas hamba dia. Juga tidak membebani kita kecuali dengan apa yang mampu kita laksanakan. Kerananya sudah menjadi kewajipan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita dianjurkan mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Di mananya itu cerita tentang bab ni, kelebihan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketaatan mereka, kepatuhan mereka, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya SAW. Mereka tidak berani nak mengada-adakan sesuatu pun dalam agama. Dalam perkara agama mereka tak berani nak memandai-mandai. Melainkan kita generasi yang terakhir ini ataupun generasi yang selepas mereka tadi, maknanya menganggap bahawa mereka itu lebih pandai daripada Allah, lebih pandai daripada Rasul, dan lebih pandai daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabat ni tak berani nak buat apa melainkan kena tanya Nabi dulu. Contohnya kita tengok dalam hadis Al-Fatihah Ruqyah, dengan Al-Fatihah tu yang sahabat dapat hadiah kambing, makanan, tak berani ambil, tak berani, melainkan kita buat balik dulu, tengok apa Nabi nak kata, kan? Jadi maknanya sebab apa? Sebab tak ada ilmu tentang tu, tak pernah dengar daripada Nabi SAW bahawa Nabi bagi hukuman kalau macam ni berlaku,
buat macam ni, peristiwa tu kan. Jadi belum ada ilmu tu pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi mereka tunggu balik jumpa Nabi tu, tanya macam mana keputusan keadaan kami ini ya Rasulullah. Sehingga Nabi kata, kamu ada berapa orang, macam itulah kan, buat satu tumpuk untuk aku lah. Kalau ada 10, buatkan 11 bahagian. Mana itu dalil pengharusan, boleh kan. Jadi barulah para sahabat tadi berani buat, telah mendapat tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Tapi kita hari ni kita memandai-mandai. Kebanyakan kita memandai-mandai. Masing-masing dia rasa baik, dia rasa bagus. Kawan ni jemaah ni rasa baik, jemaah ni rasa baik. Jadi kan, semua orang rasa baik, maka dia buat ikut dia sendiri, tinggallah sunnah yang Nabi ajar. Jadi para sahabat ni macam tu Allah Ta'ala puji mereka kan. Dalam surah At-Taubah tu Allah Ta'ala kata, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar." Orang-orang golongan yang terdahulu daripada al-muhajirin dan al-ansar, walladzina tabauhum, ayat 100 kan. Ayat 100 surah apa tadi? Surah At-Taubah kan. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Maknanya golongan pertama, generasi pertama daripada umat ini. Was-sabiquna al-awwalun daripada muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka. Walladzina tabauhum, Allah tak kata walladzina ibtada'u ba'dahum. Allah tak kata macam tu. Allah kata walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka dalam melaksanakan agama, dalam memahami agama. Walladzina tabauhum, bukan Allah tak kata walladzina ibtada'u ba'dahum ataupun walladzina ibtada'u min ba'dihim. Tak ada, Allah tak kata macam tu. Orang-orang yang mengadakan bid'ah selepas mereka, Allah tak kata macam tu. Tapi Allah kata walladzina tabauhum, orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka bi ihsan, dengan berbuat kebaikan. Allah sebut dalam Quran. Jadi suruh kita mencontohi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang hendak menjadikan contoh, nak ikut, nak jadikan teladan, maka jadikanlah orang yang mati itu sebagai contoh dan teladan. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, satu kaum, satu bangsa yang Allah Taala pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu fadlahum, naklah kamu semua ketahui kelebihan para sahabat. Fa innahum abarru hadhihi ummati quluban, mereka mempunyai hati yang terbaik di kalangan umat ini. Wa a'maquha ilman, dan paling dalam ilmunya di kalangan umat ini. Wattabi'u atharahum, naklah kamu ikut jejak langkah mereka. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi macam tu, kita disuruh mencontohi, mengikuti para sahabat dalam bab agama. Tak boleh kita nak memandai-mandai dan mereka. Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu, ketika dia tengok seorang lelaki sembahyang lepas terbit fajar, qabliyah fajar, dia sembahyang lebih daripada 2 rakaat, banyak rakaat. Lepas sembahyang sunat. Sementara nak tunggu qamat fajar, qamat subuh tu, dia sembahyang sunat. Maka Sa'id dia larang kawan tu. Dia kata jangan sembahyang lebih pada 2 rakaat. Jangan. Dia kata ayu'azzibani Allahu wa ana usalli, ataupun bis salati, adakah Tuhan akan seksa aku dengan sebab aku solat? Orang tu jawab balik, adakah Allah akan seksa aku dengan sebab aku solat? Dia kata la, bal yu'azzibuka bi mukhalafatika as-sunnah. Bahkan Allah akan seksa engkau dengan sebab engkau menyalahi
Sunnah. Nabi kata, Nabi larang. Nabi kata jangan solat lebih daripada 2 rakaat sebelum solat fajar. Mana selepas terbit fajar, selepas dilaungkan azan fajar, jangan sembahyang lebih daripada 2 rakaat. Nabi larang. Mana Allah bukan siksa kamu dengan sebab kamu solat, tapi Allah akan siksa kamu dengan sebab kamu menyanggahi ajaran Nabi SAW. Kenapa mereka tidak mahu memahami? Tetapi orang yang ada hati, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya demikian, itu adalah zikra, peringatan untuk orang yang ada hati, yang boleh faham apa yang Nabi ajar, dan sentiasa mencampakkan pendengarannya, sentiasa mendengar yang baik, yang benar, dan sentiasa melihat kebenaran itu. Maknanya begitu. Disuruh kita tadi ikut Nabi SAW. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anak dia yang bernama Bilal, ada anak dia nama seorang Bilal. Dia kata, Nabi SAW kata, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Kama qala Nabi SAW, jangan kamu larang isteri-isteri kamu pergi masjid. Dia kata, wallahi la namna'anna. Kata Bilal, demi Allah, kami akan larang isteri-isteri kami pergi masjid. Kan maksud dia kecemburuan tadi kan, macam tu. Maka Abdullah bin Umar dia marah pada anak dia. Dia putus terus, tak mau bercakap dengan anak dia hatta mat, sampailah dia meninggal radhiyallahu anhu. Dia marah sungguh dekat anak dia sebab lawan cakap Nabi SAW. Begitu juga Abdullah bin Umar, ketika dia cerita pasal satu hadis tentang Nabi SAW, yang apa yang Nabi bagi tahu, dia berkata, Abu Umar yaqul hakadha, yani ayah engkau Umar kata macam ni. Dia kata, aqulu laka, aku kata kepada engkau, Nabi kata, engkau kata, ayah aku kata. Itu dia. Macam tu keadaannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi mereka ni tak berani nak mengada-adakan walaupun sekelumit apa kecil benda tadi dalam agama. Tapi kita hari ni macam-macam orang tambah, macam-macam orang reka agama ni jadi cacah merbah, kan? Jadi yang kesiannya orang jahil lah. Orang jahil tu kesian, tapi salah dia lah pasal tak mau mengaji. Melainkan dia dah berusaha untuk cari guru, nak belajar apa semua. Tiba-tiba guru yang dia belajar tu tersilap. Dia tersilap cari guru, dan dia sendiri ingat yang tu betul lah. Innallaha ghafurur rahim, innallaha raufur rahim, kan? Macam tu Allah Ta'ala tadi. Itu cerita dia. Baik. Di sini ayat yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, biasalah dalam kitab hadis dia, dia dalam bab, setiap bab dia akan datangkan ayat Al-Quran dululah. Macam Al-Bukhari lah rahimahullahu ta'ala, dia bila tulis bab, dia akan datangkan ayat-ayat Al-Quran sebagai istishhad, kan? Ayat-ayat Al-Quran dululah, lepas tu baru dia akan datang hadis. Yang mana hadis dalam satu bab dia lah. Di sini ayat yang pertama dia bawa, fala wa rabbika la yu'minun. Allah Ta'ala cerita, kata kepada Nabi SAW, maka demi Tuhan kau mereka belum dikira beriman. Fala wa rabbika, Allah Ta'ala bersumpah dengan diri dia, maka demi Tuhan engkau hai Muhammad SAW, la yu'minun, mereka belum dikira beriman, hatta yuhakkimuka, maksudnya sehingga mereka menjadikan engkau hakim, fima syajara bainahum, pada apa yang mereka pertelagahkan dalam urusan agama lah, maksudnya dalam urusan agama. Jadi ahlul bid'ah ni, mana dia pun tak mau kembali kepada ayat ni, kan? Allah Ta'ala suruh kita jadikan Rasul sebagai hakim. Jadi apabila berlaku perselisihan kita dengan sahabat kita, yang mana kita belajar benda ni tak ada dalam sunnah, tapi dia ni buat benda tu, benda yang menyalahi sunnah, yang tak ada dalam ajaran Nabi SAW, yang kita panggil sebagai bid'ah. Jadi berlaku perselisihan di antara kita dan dia, maka kita kembali kepada Al-Quran, kepada kata Allah dan kata Rasulnya SAW. Baik, kalau macam tu kita sekarang, supaya kita tidak memutuskan silaturahim, maknanya kita kembali rujukan kita kepada Al-Quran. Siapa yang betul di antara aku dan engkau? Dia tetap mempertahankan apa yang dia amalkan. Kita tetap mempertahankan bahawa apa yang dia amalkan itu tidak benar, walaupun dia digunakan di atas nama agama.
Tak ada dalam ciri-ciri maknanya tak ada dalam agama pun. Jadi apa yang dia nak pertahankan? Cumanya was-was syaitan yang dalam diri dia tadi. Apa salahnya benda ni baik kan? Macam orang yang menjawab Sa'id bin Musayyib tadi lah, Allah nak seksa aku kan, ni benda baik. Kami bukan buat disco, bukan kami menyanyi lagu, kami berselawat. Kami goyang badan ni supaya keluarkan peluh. Oh kan? Daripada kami senaman apa? Aerobik. Senaman aerobik kan? Yang kan tu. Daripada dengar apa Michael Jackson ke apa ke, tu baik dengar ni. Ya no kata kan. Daripada tu dia kata. Jadi macam tu. Maknanya kan? May yahdillahu fala mudhillalah. Nampak je kan? Itu dia. Jadi kita wajib kembali. Allah kata, Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kamu bertelanggar, kawan ni kata, benda ni tak sunnah, kawan ni kata, benda ni apa salahnya? Okey, sekarang kita berselisih dalam satu masalah agama ni. Baik, Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Mari kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jom kita tengok, rujuk balik kepada agama kita ni. Aku yang salah ke kamu yang benar? Kita tengok. Tiba-tiba apa yang dia buat tak ada pun dalam agama. Cumanya yang jadi was-was syaitan dalam jiwa ataupun diri ahli bid'ah tadi, maknanya yang mengada-ada dalam agama, ialah mereka berdalilkan dengan umum Al-Quran ataupun umum hadis Nabi SAW. Dia berkata, apa salahnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallim. Kan? Macam itulah. Maknanya Allah kata, wahai orang-orang yang sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Kami berselawat. Kami selawat. Kenapa kamu kata kami salah? Kamu kata kami ahli bid'ah. Kamulah ahli bid'ah. Kan? Macam tu. Sepatutnya perkataan tu. Dia mencela kita. Dia kata, hampa ni tak cinta kepada Nabi langsung. Hampa ni memang benci kepada Nabi. Kami nak selawat pun tak bagi. Hampa sesatkan kami pula. Hampa kata kami masuk neraka. Dia melalut lah. Kita kata, bila kami kata hampa sesat? Tuhan kata kullu bid'atin dalalah. Bukan aku kata, Nabi kata. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata. Bukan kata-kata kita. Habis tu kau nerakakan orang. Kami tak nerakakan kamu. Kami sebut apa yang Nabi kata. Kan, itu saja. Habis tu kalau bid'ah tu neraka, kami masuk neraka lah. Tak lah, kami tak kata macam tu. Kan? Jadi maknanya kerja neraka ni kerja siapa? Menerakakan orang ni kerja Allah Ta'ala, bukan kerja siapa-siapa. Kan? Orang yang dalam satu hadis tu dia pesan orang yang tak beriman dengan qadar, dia macam was-was terhadap qadar, kekuasaan, kudrat Allah Ta'ala tadi kan. Bila dia kata ke anak-anak dia, kalau ayah mati kamu bakarlah jasad ayah ni kan, hancurkan tulang-tulang ayah ni jadi debu, maka pergilah ke laut, sebarkan ke laut, supaya Tuhan tak akan bangkitkan ayah lagi. Tiba-tiba Allah Ta'ala bangkitkan dia, kan? Tapi dengan rahmat daripada Allah Ta'ala, dengan kejahilan dia, Allah ampunkan orang tadi, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dia kerja menerakakan orang ni, kerja Allah Ta'ala. Macam tu keadaannya, kan? Maknanya, tapi orang yang sampai kepada dia al-bayyinati wal huda, segala bukti dan petunjuk dah sampai dekat dia, tapi masih lagi dalam keadaan sombong, takabur, maka orang ni tadi maknanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran lah, wa may yushaqiqir rasula wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang menyanggahi ajaran Rasul, Allah kata, bila dia menyanggahi, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas baginya petunjuk, dah dapat bukti, penjelasan dah, tak mau ikut juga, nak bantah juga, nak bangkang juga, Allah kata apa? Nuwallihi ma tawalla. Biarlah, buatlah apa nak buat. Teruskan.
wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Wal-'iyadzubillah. Kenapa? Bantahan dalam keadaan sombong dan takabur tadi, setelah disampaikan kepada dia bukti dan penjelasan, bahaya. Itu dia bahaya. Ini kan, ini cerita dia. Jadi maknanya fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Tuhan engkau mereka belum dikira beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau hakim yang memutuskan pertelagahan di antara mereka, fima syajara bainahum, pada apa yang mereka perselisihkan. Syajar ni pokok ni ada apa? Pokok ni ada apa? Ada ranting, ada cabang. Dia tak satu. Dia tak satu, dia ada ranting, dia cabang. Jadi hak ni kata kau ni, hak ni kata macam tu kata macam tu, tu kata macam tu. Jadi perselisihan, pertelagahan. Syajar, pada apa yang mereka perselisihkan. Pokok ni ranting-ranting dia kan berselerak kan, macam tu. Jadi banyak cabang. Itu dia. Thumma la yajidu, kemudian mereka tidak, setelah mereka terima hukum engkau, kemudian mereka tidak rasa dalam hati mereka tadi fi anfusihim harajan, sedih, duka cita, tidak puas hati, mimma qadaita, tentang apa yang engkau telah putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah diri bulat-bulat dengan hukuman engkau. Maksudnya nak kena beriman, kena taat dan patuh kepada Rasul. Kenapa? Rasul tadi adalah dari penyampai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ayat. Jadi ayat ni, satu ayat ni pun cukuplah bagi kita kalau kita orang beriman. Tak payahlah orang nak mari banyak-banyak ayat. Kan? Kalau orang beriman ni, satu ayat pun cukup untuk dia faham, dia terima. Tak bantah Nabi, tak bangkang Nabi, tak lawan Nabi. Kan? Jadi kita ajak orang, kita beritahu dekat orang, dia tak mau terima, itulah nampaknya kesianlah dekat dia. Bukan dekat dia tak terima, dia kata kita pula. Kan? Kita ni kalau orang bagi dekat kita, kita kata apa? Terima kasihlah paling kurang, jazakallahu khairan. Tapi ni susu ku beri tuba dia balasnya. Kan? Itu dia. Bagi racun kat kita balik kan. Lepas tu dia fitnahnya kita pula. Nampak macam mana? Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Itu dia. Baik. Ayat yang kedua yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman. Al-mu'min, kita ada muslim, kita ada mu'min, kita ada muhsin. Muslim ni maknanya masuklah sekali fasik apa semua kan. Tapi kalau mukmin ni maknanya orang yang sentiasa berusaha untuk menjauhi dosa dan kefasikan lah. Tapi biasalah waswasawis syaitan ni masuk dalam jiwa setiap manusia lah. Pada orang baik ke orang berilmu ke apa ke, dia akan mari serangan tadi. Sebab tu kita ni kena sentiasa beristighfar lah. Sentiasa beristighfar. Tak kira lah orang alim ke, orang tak alim ke, orang reti ke, orang tak reti ke, kan? Itu dia. Jadi maknanya istighfar tadi dia bersihkan hati kita daripada dosa-dosa. Tadi lah macam air kopi lah. Tak ada air kopi di sini bukan nak kopi. Kalau ni gelas kan, air kopi tak di situ. Lepas tu kita ambil gelas ni penuh dengan air kopi. Air apa lagi selain air kopi yang hitam? Pepsi kan, ataupun Coca-Cola. Jadi maknanya hati kita ni hitam. Kita ambil air yang bersih. Ini air kopi ni tak nampak kan? Tapi buat nampak lah. Air kopi ibarat hati kita yang kotor, diselaputi dengan balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka diselaputi dengan ran, kegelapan, selaput hitam dengan dosa yang mereka kerjakan. Macam mana kita nak bersihkan selaput hitam ni? Kita ambil ini istighfar. Air putih. Maka istighfar, astaghfirullahalazim, 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 sampai habislah 500 ml kan. Kalau 250 ni saya ingat tak hilang lagi kot, kan, hitam tu. Maknanya 500 ml astaghfirullahalazim, 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 maknanya sampailah habis yang dalam tu, dia ganti putih ni. Itulah dia ibarat hati kita ni, ibarat hati. Kalau hati jadi macam ni, dia nampak habis.
kan? Bukan mana nampak sebelik tabir. Itu cerita orang sufi. Ya, yang menyeleweng tu kan. Jadi mana hati yang bersih tadi maknanya dia sentiasa ala basiratin, ala huda wa basiratin. Kan? Jadi mana dia mudah terima ilmu yang Nabi bawa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kan, hadis Abu Hurairah. Nabi kata, "Mathalu ma ba'athani Allahu min al-huda wal 'ilm." Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm. Perumpamaan apa yang Allah utuskan aku dengan petunjuk dan ilmu, kamathalil ghaithil kathiri, seperti al-ghaith, hujan lebat, asaba ardan, yang menimpa bumi. Jadi bumi ini maknanya ada 3 jenis. Manusia pun ada 3 jenis jugalah manusia tadi kan. Itu manusia yang boleh terima hujan, kemudian dia sebarkan hujan pada orang. Manusia yang boleh terima ilmu, yang mana ilmu dia sebarkan kepada orang. Nabi kata, fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a wa ambatatil kala'a wal 'ushbal kathira. Nabi kata sallallahu. Itu cerita tentang perumpamaan manusia yang boleh terima ilmu, boleh terima hidayah. Jadi kita nak hati kita jadi macam ni, supaya boleh terima ilmu dan hidayah. Kenapa? Ilmu dan hidayah tidak akan berpisah kedua-duanya. Sebab Nabi kata minal huda wal ilm, daripada petunjuk dan ilmu. Itu jenis manusia tu kan, ada 3 jenis. Yang pertama itulah yang sampai ilmu dia sebarkan kepada orang. Orang yang kedua dia panggil wa kanat minha ajadibu qabilatil ma'a fanafa'allahu biha an-nasa fasharibu wasaqaw wa zara'u. Nabi kata kan. Dan kumpulan yang kedua, manusia yang bumi yang dia ni tak ada air, maka dengan air tersebut manusia dapat ambil manfaat, minum bagi minum haiwan ternakan, kemudian bercucuk tanam. Ini perumpamaan golongan jenis yang kedua, yang depa ni ada ilmu sikit-sikit, ada ilmu pengetahuan dia sebarkan kepada orang, kan? Tapi mereka ni kehebatan mereka tidak dapat menandingi generasi awal umat inilah. Maksud dia depa ni yang generasi kedua ni maknanya dia ada ilmu, dia boleh sebarkan pada orang, dia menghafal hadis, dia meriwayatkan hadis semua. Generasi yang jenis yang ketiga ni tak boleh pakai langsung lah, kan? Nabi kata wa asad minha ardan innama hiya qi'an. Dan hujan dia timpa satu bahagian bumi, innama hiya qi'an, yang bumi tadi rata, kan? Dan rata dia tak boleh nak takung air. La tumsiku ma'an, tak boleh nak tadah air. Wala tumbitu kala'an, dan tidak boleh menumbuhkan tanaman. Nabi buat perumpamaan manusia ni ada 3 jenis. Jangan kita jadi jenis yang ketiga, orang yang sombong, takabur, bodoh, sombong dan jahil. Ni jahil tak mau mengaji. Dia kata jahil tukir. Kan? Bahasa apa saya tak tahu. Kelantan ke apa? Itu cerita dia. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Orang beriman ni bila diajak kepada Al-Quran, diajak kepada sunnah Nabi sallallahu, orang yang hati dia macam ni, kan? Diajak kepada Al-Quran dan sunnah, kepada kata Allah dan kata Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya Allah dan Rasul jadi hukum, jadi hakim di antara mereka. Apa dia kata? Ayaqulu sami'na. Dia hanya jawab sami'na. Dia tak pedulilah dengan kepentingan diri, tak ada. Yang adanya hanya kepentingan agama. Ayaqulu sami'na wa ata'na. Dia kata kami dengar dan kami patuh, taat. Allah kata wa ulaika humul muflihun. Itulah dia orang-orang yang berjaya. Ni Allah sebut. Dalam bab ini ada beberapa hadis, di antaranya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah nama dia ni ulama berselisih sampai kepada 30 nama macam itulah, banyak sangat kan. Yang paling dekat kata Ibn Hajar rahimahullahu taala Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, masuk Islam lewat, tapi hadis yang dihafalnya 5375 hadis. 5375 hadis, banyak tu.
Kan berbanding dengan masuk dia masuk Islam masa bila Fathu Khaybar tu kan. Selepas Khaybar tu, Ghazwah Khaybar tu lewat. Kan tahun yang berapa ya Khaybar tu? 7 ke apa saya tak ingat dah. Semakin lama semakin lemah. Kan nak guna. Nampak je lah. Baik. Ada pula hadis-hadis yang lainnya. Kita tengok hadis Abu Hurairah dulu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kata siapa? Kata Abu Hurairah, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila turun kepada Rasulullah, turun ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ni, surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir kan, surah Al-Baqarah kan. Turun ayat ni. Jadi bila turun ayat ni kepada Nabi SAW, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Bagi Allah, milik Allah, segala yang ada di langit dan di bumi hak Allah Ta'ala punya. Jadi kita pun hak Allah Ta'ala jugalah. Sebab tu kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia. Wa in tubdu, dan jika kamu zahirkan, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kamu, apa yang ada dalam dada kamu zahir, kamu cerita ke orang, au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan hati, perbicaraan hati ni, tutur kata hati ni, kalau kamu sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghitung kamu, Allah akan menghisap kamu. Allah. Jadi para sahabat dengar ayat tu, ya Allah, jadi susah lah. Hati bercakap ni banyak. Hati bercakap ni banyak. Hak tak elok pun banyak ya. Kan? Yang mana bila keluar kot lidah ni, dengar orang memang marah lah. Kan? Silat-silat orang tangkap sumat dalam penjara. Itu dia. Alah hati ni. Baik. Ishtadda dhalika ala ashabi Rasulullah SAW. Jadi susah hati, jadi berat ke atas para sahabat tadi. Jadi takut. Susah hati pasal apa? Jadi berat pasal apa? Pasal dapat takut. Takut semualah para sahabat tadi. Macam mana? Hak hati pun kira juga. Hak perbicaraan hati itu kan. Fa'atau, maka mereka mendatangi. Atau bahasa kita lain pula. Atau bahasa Arab ni datang lah. Maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baraku, kemudian mereka tadi duduk berlutut. Maknanya manusia ni kan, dalam keadaan syiddatul bala'i wa imtihani wal musibati. Mana orang ni, manusia ni bila dalam keadaan musibah yang berat, bala yang berat tadi, tak mampu nak berdiri dah, longlai, jatuh rebah atas lutut. Nak berdiri pun dengan lutut lah, tak boleh nak bangkit dah. Kan? Ni maknanya hak lutut ni dia jadi apa? Macam kata jam ke apa ke, tak boleh naik lah, tak boleh bangkit lah, lemik. Orang kata apa? Lemah lutut, longlai. Kan? Jadi macam tu, lemah lah. Macam mana lah kita ni kan. Pergi jumpa Nabi SAW, kemudian mereka tadi pakat duduk berlutut. Faqalu, maka mereka berkata, ay Rasulullah, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Kami telah dibebankan, kami telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan amalan yang kami mampu buat. Ma di sini mausul, bukan ma nafi. Apa yang kami mampu buat? Apa yang mampu buat? As-salatu wal jihadu was-siyamu was-sadaqah. Salat, jihad, berperang. Kan? Buang nyawa daripada badan. Kan? Puasa, tak makan daripada pagi sampai ke petang, daripada subuh atau sebelum terbit matahari sampai tenggelam matahari, puasa. Sedekah, semua kami boleh buat, kami mampu buat.
wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayatu, telah diturunkan ke atas engkau ya Rasulullah ayat ini. Wala nutiquha, kami rasa kami tak mampu. Tak mampu pasal apa? Cerita hati ni, kan? Memang kami tak boleh nak kontrol lah hati. Hak lidah ni boleh kontrol lagi, kan? Boleh ambil apa-apa gigit. Kalau tak mahu cakap, bila nak cakap jatuh benda tu, tak boleh cakap ni, gigit balik. Boleh ajak lagi lidah tu. Tapi kalau hati nak ajak macam mana dah? Dia duk cakap, hati duk cakap lah, kan? Lalu tengok, dia boleh gelak aku bah, gelak aku bah. Kita duk mana hati tadi kan? Padahal dia bukan gelak kita pun, dia gelak sama depa ya. Cumanya kita perasan dia bergelak kat kita, kan? Jadi maknanya hati tadi dia mari buruk sangka. Hak buruk sangka ni lebih banyak daripada baik sangka, kan? Tu dia. Jadi hati ni macam mana? Kami tak mampu. Qala Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW, hak tu yang diturunkan kepada dia dan itu yang disampaikan oleh dia, kan? Maka hak tu yang dia cakap pada para sahabat. Bila sahabat jawab macam tu, seolah-olah macam ada macam bantahan, kan? Macam tu lah, seolah-olahnya ada macam komen lah. Nabi kata, aturiduna an taqulu, kamu ni nak kata kama qala ahlul kitabaini min qablikum, kamu ni nak tiru perangai ahlu kitab Yahudi Nasrani sebelum kamu kah? Tengok, maknanya, kan? Ayat selepas tu tak turun lagi, kan? Ayat selepas tu tak turun lagi. Jadi turun ayat tu dulu. Sami'na wa asai'na, kata puak-puak Yahudi dan Nasrani sebelum tu, dia berkata kami dengar dan kami derhaka, kami ingkar, kami tak mau ikut. Dengar tapi tak mau ikut. Samalah perangai dengan masyarakat manusia hari ni, yang bila diceritakan kepada dia ni hadis Nabi SAW ni, Nabi larang kita buat benda baru dalam agama ni. Dia kata, walaupun dia tak kata dengan lidah dia, lisanul hal dia pun mengatakan, anggota perbuatan mereka mengatakan bahawa sami'na wa asai'na, kami dengar dan kami ingkar. Kita kata apa, jangan buat benda ni tak ada dalam Islam. Tapi itu dalam Quran tu sebut umum. Jadi kaifiat dia telah diajar oleh Nabi SAW. Ikut kaifiat Nabi lah. Jangan hampa pergi ke kaifiat baru. Kaifiat tu tak cara. Jangan pergi reka cara baru. Dia kata cara tu 1400 tahun dah. Cara tu lama, kita reka lah cara baru. Kalau cara baru ni naik kapal terbang boleh lah. Itu cara dunia. Cara agama ni macam tu lah. 1400 tahun yang lalu sampai hari ni, sampai hari kiamat pun 2020 pun macam tu juga. Sama. Baik. Bahkan Nabi ajar, Nabi kata kepada sahabat, qulu, katalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, pengampunanmu hai Tuhan kami. Ampunkanlah kami hai Tuhan kami. Di atas apa? Di atas taksirina, di atas kelalaian kami, kan? Kebodohan kami, kelemahan kami, kan? Kejahatan hati kami yang dibisiki oleh syaitan. Rabbana wa ilaikal masir, dan kepadanya dan kepada engkau kami kembali. Nabi ajak para sahabat tadi. Para sahabat tadi iman yang yakin kepada Nabi SAW tadi, iman yang yakin kepada Allah Ta'ala, bahawa Allah tadi tidak akan memikulkan sesuatu yang mereka tak mampu nak pikul. Dia berterus kata, tak ada bantah dah. Nabi kata hat tu lah dia bah. Macam mana sahabat punya iman ya? Macam tu lah, hebat. Jangan kata, kalau aku jadi sahabat seronok lah. Kalau jadi sahabat, kalau jadi geng Abu Jahal macam mana? Duduk di zaman Nabi, tapi jadi geng Abu Jahal, na'udzubillah. Tak apalah kita hidup di zaman ni, okay? Sebab tu Nabi dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, anna Nabi SAW atal maqbarata, bahawa Nabi datang ke perkuburan. Faqala assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Wahai Nabi kata, sejahtera ke atas kamu perkampungan orang-orang beriman, kami insya-Allah akan menyusul kamu.
Nabi kata wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Ya, Nabi kata, aku seronoklah kalau lah boleh jumpa dengan saudara-saudara kita. Nabi kata, faqalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Para sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah kami ni saudara-saudaramu? Antum ashabi, kamu adalah para sahabatku. Nabi kata, wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita ialah yang belum dilahirkan lagi. Nabi kata, ya, belum dilahirkan. Saudara-saudara kita, Nabi kata, mereka belum dah dilahirkan. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'rifu min ummatika man ya'ti min ummatika min ba'dika? Ya Rasulullah, macam mana engkau nak kenal orang-orang yang belum dilahirkan daripada umat engkau di akhirat besok kan? Di akhirat besok macam mana nak kenal? Nabi kata apa macam mana? Nabi kata, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurran muhajjalan. Tidakkah engkau pernah melihat kepada seorang lelaki yang memiliki seekor kuda ghurran muhajjalan, yang putih di muka dia, ada tumpuk putih kat muka, dan kaki dia empat putih, sekat lutut tu kan putih. Pernah tengok tak? Kan? Fi khailin buhmin duhmin, yang berada di tengah-tengah kumpulan baina zahari khailin buhmin duhmin, di antara kuda-kuda yang banyak yang hitam legam tu. Aya'rifu khailahu, dia boleh kenal tak unta dia? Qalu kuda dia boleh kenal tak kuda? Cerita unta pula, saya ingat unta. Okay. Ingat unta merah. Unta merah tu aku kena saman. Tak kena saman insya-Allah. Aya'rifu khailahu, tidakkah dia kenal kuda dia? Qalu bala. Kan? Nabi kata gitulah. Macam itulah aku kenal umatku. Dan Nabi kata la yuzadanna rijalun min ummati anil haudi, atau kama qala sallam, akan dihalau beberapa lelaki daripada haudku. Ya? Maknanya kama yuzadul ba'irud dallu, sebagaimana diusir unta, dikejar unta-unta yang unta-unta sesat tadi, unta-unta liar. Fa aqulu ala halummu, maka aku kata mari sini. Maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tak tahu apa yang mereka buat selepas engkau. Satu riwayat kata innaka la tadri ma ghayyaru ba'daka, apa yang mereka telah ubah selepas engkau. Baddalu, mereka tukar. Maka fa'aqulu suhqan, jauh. Satu riwayat kata suhqan liman baddala, jauh bagi orang yang mengubah agama ini. Maknanya itu, kan? Maknanya peringatan ataupun amaran kepada orang yang buat benda bid'ah dan mengada-ngadakan dalam agama tadi. Itu cerita dia kan. Jadi ikhwan tadi, saudara tadi kan. Syahid itu nak cerita pasal saudara. Kita ni adalah, Nabi anggap kita ni sebagai saudara dia lah. Yang berada bersama ni adalah para sahabat dia. Kita ni saudara dia insya-Allah. Nabi kata wa ikhwanuna alladhina lam yatu ba'd. Itu dia kita kan. Jadi maknanya kita semua akan hadir. Semua orang-orang beriman umat Nabi tadi akan hadir di al-haud, di perigi. Nabi kata wa ana, dalam satu riwayat kata wa ana faratuhum 'ala al-haud. Aku tunggu mereka di al-haud. Perjanjian kita di situ. Cari Nabi dekat situ. Jadi, janganlah kita kena halau. Janganlah kita kena usir daripada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk syurga ni, cerita dia sebelum masuk syurga. Jadi dapat minum dari situ tak dahaga lagi dah. Kita dapat minum daripada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana jangan buat bid'ah, kan? Jangan buat benda baru dalam agama. Itu kena usir. Itu. Baik. Falamma iqtara'aha al-qaum, apabila para sahabat membaca ayat ni, apa yang Nabi kata, mereka ikut apa yang Nabi kata. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, ampunilah kami Tuhan kami di atas perasaan kami yang rasa macam berat ni. Kan?
Ghufranaka Rabbana. Ampunlah kami, Tuhan kami, di atas apa yang kami sangka tadi kan. Itu dia. Wa ilaikal masir. Bila dia baca yang tu, wa dhallat biha alsinatuhum, lidah mereka tadi ikut menuturkan apa yang dituturkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Anzalallahu ta'ala fi ithriha. Terus Allah Ta'ala turunkan wahyu. Lepas tu juga, masa tu juga Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amana ar-rasul, telah beriman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya, min rabbihi, daripada Tuhannya, wal mu'minun, begitu juga orang-orang mukmin, mereka juga beriman sebagaimana berimannya Rasul. Maka Allah puji para sahabat tadi kan, dengan cepatnya mereka tadi menerima seruan Allah. Allah puji, Allah kata kullun amana billah, semua mereka ni, para sahabat amana billah, telah beriman dengan Allah. Allah mengetahui hati para sahabat. Sebab tu mereka ni qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi, satu bangsa, satu kaum yang Allah pilih daripada zuriat Adam alaihi salam, lalu Allah letakkan di generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billah, semua mereka beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Walaupun mereka tak pernah tengok malaikat. Kalau mereka tengok pun, malaikat pun bukan rupa asal dia. Malaikat macam berupa seperti lelaki-lelaki gagah kan, dalam perang Al-Ahzab, perang Badar kan. Wa kutubihi, mereka beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, iaitu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim kan. Itu dia. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Allah Taala kata, itu dia, kami telah utuskan ramai rasul sebelum engkau. Ada di antara mereka yang kami khabarkan kisahnya kepada engkau, dan ada di antara mereka yang kami tidak khabarkan kisahnya kepada engkau. Itu kata Allah Taala. Walakinna aktsaruhum la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dia berkata kami tidak membeza-bezakan di antara seorang pun di antara rasul-rasul Allah. Kami beriman dengan para rasul ni sama saja, semua sama. Wa qalu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, ni Allah Ta'ala rakam balik kata-kata sahabat dalam Al-Quran. Yang dia berkata sebelum tu, Allah Ta'ala turunkan ayat tu mengiyakan kata-kata para sahabat. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dhalika, apabila mereka buat yang demikian, nasakhahallahu ta'ala, Allah Ta'ala nasahkan, Allah Ta'ala batalkan ayat tu. In tubdu ma fi ayat tu mana dari sudut hukum lah. Nasikh mansuh ni maksudnya ada mansuh terus ayat hukum kan. Macam ayat rajam tu dia mansuhkan ayat dia, tapi hukum dia terlaksana sampai hari kiamat. Asalnya ada dalam Al-Quran, kemudian Allah Ta'ala angkat ayat tu, ayatul rajmi, tapi Nabi merjam. Nabi SAW berjam. Cari dalam Quran ayat jam yang tak ada lah. Tapi ayat tu dimansuhkan, maksud dinaikkan, dinasahkan ayat dia pada tilawahnya, tapi tidak pada hukumnya. Hukum dia tak mansuh. Itu dia. Tilawahnya pun tahu, tilawahnya mansuh, hukum dia tak mansuh. Kenapa? Kerana Nabi pun merjam. Ada sahabat kan, Al-Ma'iz, seorang sahabat tu, dan Imra'atun min Juhainah, seorang wanita daripada Juhainah. Tiba-tiba ada mari orang dia nak mengingkari rejam. Wal'iyadzubillah kan.
Itu dia. Rejam bagi penzina yang muhsan, yang pernah berkahwin. Itu maksud dia. Allah musta'an. Jadi Allah Taala nasahkan ayat pada hukumnya, wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau apa yang kamu, dan jika kamu zahirkan apa yang ada dalam diri kamu, dalam hati kamu, ataupun kamu sembunyikannya, Allah tak akan hisab. Itu dimaksudkan hukum dia. Maknanya selama mana hati kita berkata-kata dan kita tidak kata Syekh Ibn Uthaymin, wala yarkanu ilaiha, dan hati dia tak cenderung kepada tu, tu dimaafkan lagi lah. Contohnya riak ke apa, mari kan, mari tolak, riak apa ni kan, Astaghfirullahalazim kan, ataupun was-was syaitan, dia mari, kiamat ni ada ke, kan, dia mari, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Syaitan mari kan, Islam ni betul ke kan? Jadi macam dia panggil wasawis syaitan, was-was syaitan. Aku tengok orang Islam ni, tengok terutamanya majoriti negara umat Islam ni semua serabut ya. Bom sana, bom sini, bunuh orang sini. Negara yang majoriti umat Islam, tak ada keamanan. Betul kan? Kan? Dia a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi kerana itulah kita tengok kan, kena cerita sikit lah. Kita ni hari-hari kita duduk berlawan. Bila kita ada Islam, bila kita ada iman, kita duduk berlawan hari-hari dengan syaitan. Orang kafir yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, syaitan ni tak berhajat nak berlawan dengan mereka. Maka sebab tu mereka senang ya. Kan? Masuk kuil dia, tempat ibadat mereka susun selipar elok-elok kan. Tak elok maknanya. Lepas tu kalau kita pergi negeri mereka bersih sampah, putih rokok, tak ada putih rokok. Rokok lebih hisap tu kan. Tengah gerak tu tak ada pun. Nak tengok orang yang hisap rokok pun tak ada. Wah, mereka ni pokok yang jaga. Kan? Dia pun lain pada kita lah. Yalah, mereka tak ada yang besar, tak ada akidah. Jadi benda hak ni, mereka bagus orang mana pun, neraka jahanam juga. Tapi maknanya hak tu asalnya yang Islam punya, tak diamalkan oleh orang Islam. Hak bersih, hak jaga kebersihan apa semua, hak tertib tadi, hak tak potong queue tadi kan. Dia tak pakai smart tag, tak pakai touch and go. Dia pakai hak jenis banyak duit tu kan. Dia mari lewat, dia nak duduk depan. Tu dia. Jadi macam tu. Tak diamalkan oleh orang Islam benda tu. Baik. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberatkan sesuatu diri, setiap diri seseorang, illa wus'aha, kecuali apa yang dia mampu. Apa yang kita mampu buat, Allah beratkan kita. Sebab tu haji bukan wajib rukun Islam, tapi bukan wajib ke atas semua manusia. Tak ada duit tak boleh habis. Ada duit tak ada lelaki tak boleh habis juga. Ustaz khilaf ke? Tu cerita lain lah. Kan? Duit banyak lelaki tak ada. Tak ada, tak cukup, tak dikira mampu buat haji kan. Padahal dia rukun Islam. Kalau mampu buat, tak buat, jahanam lah. Kan? Tu dia. Bukan 6 jahanam, 5 jahanam lah. Itu rukun Islam ada 5 lah. Hak semayang, puasa apa semua tu, tak kira. Tak ada kemampuan. Liman istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah Ta'ala tidak memberati kita, melainkan apa yang kita mampu. Begitu juga orang yang sakit, bila dia nak semayang, tak boleh kena ayam. Tak boleh kena air. Susah nak sebut air ni lah. Kan? Beluat saya sebut air ni, ayam. Kan? Tak boleh kena air. Jadi maknanya dia boleh bertayamum. Kan? Tayamum. Jadi diajar oleh Islam tadi. Maknanya Allah tidak memberati kita, melainkan apa yang kita mampu. Ibu yang sedang hamil, takutkan kandungan dia tadi, kan? Dalam bulan Ramadan, maka dia bayar fidyah. Itu saja. Benda khilaf lah, benda khilaf. Nak cerita kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat.
untuk dia apa yang dia. So, jadi Islam ni cukup cantik. Sebab tu orang yang belajar Islam tadi daripada awal dia masuk Islam, kan, dia cukup jaga Islam dia. Dia cukup cemburu terhadap agama dia tadi. Sebab tu bila masuk Islam dia terus nak dakwah orang. Dia semangat dakwah tu tinggi. Kita yang Islam daripada kecil ni kan, nak cerita Islam kat orang pun kita malu. Tu dia. Nak cerita Islam kat orang pun kita malu. Kita bukan kita lah. Kita orang Majidah lah. Maksud kita ni orang lain. Ustaz kata kita ke? Tak lah. Sabqul lisan. Telajak lidah. Sabqul lisan kan. Bukan kita lah insya-Allah kan. Ni orang tu lah. Orang lain. Tapi kalau betul tu kita mengaku yalah kan. Wa 'alaiha maktasabat. Dia laha makasabat. Maksud dia dapat pahala dengan apa yang dia buat. Laha. Untuknya. Pahala. Balasan kebajikan. Sebab dalam surah Ghafir Allah Ta'ala kata, kisah Nabi Musa AS dengan Fir'aun, dengan kaum dia. Lepas tu ada seorang lelaki yang beriman tu kan, di kalangan kaum Fir'aun tu. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. Kata dia. Dan berkatalah seorang lelaki yang beriman di kalangan puak Fir'aun. Kabilah Fir'aun tu ada seorang yang beriman. Bila Nabi Musa datang tadi ajak kan, dia berkatalah lelaki yang beriman tu, ya qaum ittabi'uni, kaumku ikut aku, ahdikum sabilar rasyad, aku tunjukkan kepada kamu jalan petunjuk. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya mata', kehidupan dunia ni seronok saja. Wa innal akhirata hiya darul qarar, kehidupan akhirat adalah yang kekal abadi. Man amila sayyi'atan, itu ayat saya nak ambil tu. Ayat saya nak ambil tu, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal dosa, maksiat, kejahatan, maka dia tidak akan balas melainkan sama satu kejahatan. Ditulis baginya satu dosa. Barang siapa yang beramal dengan satu dosa, dituliskan atasnya satu dosa. Allah kata. Ya? Jadi itulah laha ma kasabat. Laha ma kasabat. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha. Allah kata, barang siapa yang beriman dengan beramal dengan amalan salih, amalan yang baik, daripada lelaki ataupun wanita, min dzakarin aw untha. Ya, Allah kata wa man amila salihan min dzakarin aw untha. Kan? Terlupa lah ayat tu. Tak sadar nampak. Hilang. Wa huwa mu'min. Sedang dia tu orang beriman. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata. Mereka itu adalah orang-orang yang akan memasuki syurga. Wa yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan mereka akan diberi rezeki tanpa hisab. Dia maknanya siapa yang beramal dengan satu amalan soleh, Allah akan gandakan pahala untuk dia. Walahu ashru amsalha. Orang yang buat satu kebaikan, Allah akan gandakan dengan 10 kali ganda, ila ad'afin kathirah, kepada gandaan yang banyak. Itu cerita dia kan. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan? Maknanya orang yang infak di jalan Allah Ta'ala umpama seperti habbah, biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji, kan? Bijirin ada setiap tangkai. Dan Allah Ta'ala gandakan dengan gandaan yang banyak. Itu dia. Baik. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang dia usahakan ini dosa. Kalau dia buat dosa, Allah akan balas dengan satu balasan saja.
Itu dia maknanya kelebihan kurniaan Allah Subhanahu wa taala tu kan. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah Taala kata. Allah Taala mempunyai kurniaan yang sangat banyak ke atas manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak berterima kasih. Kan? Jadi Allah Taala bagi kekayaan, kesihatan kepada orang beriman dan kepada orang kafir. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innallaha ta'ala yu'til mala liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah Taala bagi harta kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka pun dia bagi juga. Orang yang Allah tak cinta pun Allah bagi juga harta pada dia, bahkan dia banyak kaya. Tengok siapa dia billionaire di Malaysia kita, siapa paling kaya? Kan? Bukan aku kaya. Siapa paling kaya? Tengok. Orang Melayu kita pun duduk belakang juga kan. Tapi alhamdulillah juga ada jugalah ada B kat depan tu kan. Jadi macam tu. Walakin yu'til imana liman yuhibbu faqat. Tapi Allah Taala bagi iman kepada siapa yang dia cinta saja. Maka ketahuilah Allah Taala mencintai kita. Bila dapat title cinta Allah Taala tadi, bersiap sedialah untuk mengharungi kan lautan api tadi kan. Maksud lautan api ni musibah dan bencana dan ujian yang berat-berat lah. Sebab Allah Ta'ala kata, Nabi kata, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah bila Allah cinta pada seseorang hamba, Allah akan uji hamba tadi. Ni bukan hadis palsu ni hadis sahih. Ya Allah Ta'ala cinta seorang, Allah pasti uji dia. Terimalah ujian tadi kan. Macam-macam lah ujian tadi. Kita ni ujian tak sama. Bukan sama. Ujian tak sama. Ya Allah bagi kau ni ujian macam ni. Sebab itulah kita minta kepada Allah Ta'ala kan. Janganlah Allah Ta'ala kan. Dalam ayat ni juga surah Al-Baqarah yang terakhir tadi kan, jangan kau uji kami dengan apa yang kami tak mampu kan. Tu. Jadi maknanya kita minta Allah Ta'ala tolong kita, bantu kita menghadapi ujian dunia tadi kan. Tapi yang pastinya semua orang akan menghadapi ujian. Ujian terakhir apa dia? Mati. Lagi? Sakaratul maut, semalah mati. Lagi? Ujian terakhir. Ada lagi tu terakhir tu. Ada lagi tu. Dia kan kita ni dalam alam roh, alam dunia, alam akhirat. Siapa jawab tak? Sakit. Dan ujian terakhir dalam tiga kehidupan tadi. As-sirat. Ujian terakhir lah tu. Nak sampai ke qantarah tu kan. Maknanya itulah ketang habislah lututnya. Tapi maknanya kalau tengoklah, ada orang yang tak ketang, ada orang yang ketang, ada orang yang terus buta, terus gelap, terus ada. Tak boleh nak jalan, meraba terus masuk dalam neraka jahanam tadi kan. Itu ujian atas as-sirat. Jadi nak menghadapi ujian ni, nak kena bersungguh-sungguh lah baca buku. Ustaz, kalau kita bagi senang dia tu boleh jadi ujian juga. Ya. Bila kesenangan ni, senang semua ni pun ujian juga. Jadi orang beriman ni hidup dia penuh dengan ujian. Kadang-kadang ujian dengan kekayaan, kesenangan, kemewahan. Kadang-kadang kemiskinan, kelaparan, kebuluran, kesakitan. Macam-macam mudarat. Allah kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Kan? Ya Allah Ta'ala akan uji kamu dengan sesuatu. Dengan kelaparan, ketakutan, bersemua. Begitu juga dengan kesenangan. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai ujian untuk kita. Dan kita kena ingat. Kita kena ingat. Jadi orang beriman tadi dia sentiasa beringat supaya apa? Supaya tidak termasuk atau dipatuk di dua kali di satu tempat lah kan. Maksudnya kita bila kena sekali dah, ni ujian kita lah, mana kita peringat lain kali jangan buat macam ni lah kan. Itu orang beriman ujian. Tapi kalau orang kafir tu siksaan untuk dia lah, sebelum dia menghadapi siksaan yang maha besar di akhirat. Itu. Jadi kita kena, maknanya itulah kita ingat bila kita tahu, mana kita
belajar kan, kita belajar, kita tahulah macam mana nak olah, macam mana nak menghadapi ujian tu, kita tahulah kan. Apa nama, innama qaulul mu'minin, apa orang beriman tadi kan, idza asabatuhum musibatun, bila ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Dia orang beriman tu maknanya di antara ubat tadi, bila ditimpa musibah dia katalah kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak apa-apa musibah yang kita kena tadi. Macam contoh saya buatlah kan, contoh yang kita tengok, yang kita nampak, kita dengar, kita ceritalah contohnya orang yang dia ni dah lama dah kahwin, anak tak ada kan, tiba-tiba dia ni hamil, anak pertama dah 10 tahun kahwin, tiba-tiba keguguran umpamanya kan, jadi musibah, ujian. Dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala untukku pada musibahku ini, wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah aku dengan lebih baik daripadanya. Teringat pula kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir alaihi salam, kan? Mana apa nama kisah tu ketika Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Kahfi itu kan, apa nama, hatta thumma talaqa hatta laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra, kan? Sampai habis ayat tu dicerita balik dekat Nabi Musa. Dia kata ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu wa aqraba ruhma. Maknanya kita ingat macam tu lah, kita bagi motivasi dekat dia. Kalau kita ni orang yang berilmu, kita boleh motivasi dekat diri kita sendiri kan. Maknanya kita ingat bahawa ketika maknanya kata Khidir, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma, kami nak bahawa Tuhannya menggantikan untuknya khairan minhu zakatan wa aqrab rahmah, anak yang lebih baik, lebih bersih, lebih baik daripada yang diberikan kepada kita tadi kan. Kita ingat macam tu lah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Doa tu ketika kita ditimpa musibah. Baik, Rabbana la tu'akhidna, Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami. Janganlah engkau siksa kami, engkau balas kami dengan siksaan. In nasina, kalau kami lupa. Au akhta'na, ataupun kami tersalah. Dalam keadaan jahil kami buat benda tu kan. Jadi maknanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kan? Setiap orang yang buat maksiat adalah jahil. Maknanya walaupun kita memang orang berilmu, tapi dalam keadaan kita buat dosa tu, kita dikira sebagai jahil. Jadi kita minta Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am. Allah berfirman na'am. Di sini terjemahan dia kata apa? Sabda dalam terjemahan dia kata apa? Yang siapa yang kata na'am tu dalam terjemahan? Saya tak baca terjemahan. Di sini dia kata, saya nampak tadi macam dia kata Nabi kata kan? Kan? Na'am tu kan? Tapi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Syarah Riyadhus Shalihin, yang kata ni Allah Ta'ala qala na'am, yakni qala Allahu na'am. Yang kata na'am tu adalah Allah. Jadi kita tukar di situ firman Allah lah. Bila sebut sabda ni, kita kata biasa kita guna untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila para sahabat kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, maka siapa yang nak jawab? Allah. Qala na'am. Allah kata ya, aku tak akan siksa kamu kalau kamu lupa, kalau kamu tersilap. Bahkan kalau kamu sengaja silap pun Allah akan ampunkan kita, insya-Allah. Rabbana wala tahmil alaina, Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan ke atas kami isran, bebanan, kama hamaltahu, sebagaimana yang engkau telah pikulkan ala alladzina min qablina, ke atas orang-orang yang sebelum kami. Teruk kan orang sebelum kita kan? Nak semayang mesti kena cari tempat semayang, nak cari surau masjid, tak boleh semayang ikut dan. Kita ni tak mana lain pada kubur dan lain pada bilik air tandas saja. Semua tempat boleh semayang. Kubur tak boleh semayang di situ lah. Kan? Semayang jenazah dia tak ada rukuk sujud.
Hak tu ada tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Dan jenazah ni boleh lah kalau kita akan sampai di Kedah sana, ataupun Johor sana, orang dah ke bumi dah, tak ada siapa dah, kita pun pergi Allahu Akbar 4 kali takbir. Boleh kan? Itu dia. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Sembahyang dalam bilik air tak boleh lah, walaupun bilik air tu besar kan. Macam dekat Mina tu. Mina tu besarnya, bilik air besar kan. Jadi ada orang sembahyang dalam, tak boleh lah. Ni bilik air, nak sembahyang luar. Tak sah solat di bilik air ataupun di kuburan. Ambil wuduk boleh, insya-Allah. Kan, ambil wuduk boleh. Qala na'am. Sampai pukul apa? Pukul 12. 11. Oh, tak beritahu. Hai, kereta api berjalan tak ada stop. Saya duk ingat kata pukul 11.30 ke apa kah? Lah, depa tak beritahu. Ni akhtana lah kan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kan? Nah, macam mana? Allah, saya kira tengah baru nak bubuh tak gear 5 tak masuk lagi. Baru gear 4. Assalamualaikum. Apakah beza agama dalam adat dan agama sebenar? Kan selepas solat, saya baca apa dia tulis lah, beratur panjang dan bersalaman tangan. Itu kan adat kita. Itu kan adat kita. Kan? Baik. Bersalaman. Beza adat dengan agama. Jadi maknanya bila kita tak boleh nak bezakan apa dia adat, apa dia ibadat. Kan? Itu jadi cacah berbau tu. Yang adat jadi ibadat ataupun ibadat dijadikan sebagai adat. Macam bersalaman tadi ada hadis Nabi SAW, kan? Bila iza tasafaha, bila bersalaman dua insan tadi beriman, maka akan gugurlah dosa-dosa dia kan. Jadi macam tu. Jadi makna bersalaman dah sahabat yang memulakan bersalaman apabila bertemu ni adalah daripada rombongan Abdullah bin Qais, iaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dengan para sahabatnya yang datang daripada Yaman. Mereka nak masuk Islam, ya, dia datang daripada Yaman. Jadi maknanya fakanu awwalun nasi, mereka adalah orang yang generasi ataupun orang yang pertama yang memulakan salam bila bertemu, bila berjumpa. Jadi maknanya yang buat perbuatan tu adalah Abdullah bin Qais dan para sahabat yang Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain yang datang untuk masuk Islam. Depa ni awwalun nasi ahdathu al-musafahah, yang mengadakan, bukan bid'ah, mengadakan musafahah. Masa depa buat, jadi Nabi ikrarkan benda tu. Itu adalah pengakuan daripada Nabi SAW. Sahabat buat depan Nabi, Nabi tak mengingkari. Itu adalah sunnah bila bertemu mereka bersalaman. Awak lepas sembahyang bertemu lah. Lepas sembahyang ni, ya kan, idza talaqau, apabila mereka bertemu, masuk-masuk kan daripada pintu, jemaah salam, kan, laki lah, perempuan tak boleh lah salam, tak boleh, ustaz tak boleh, ya kan. Jadi kawan-kawan lelaki lah salam. Hak ni yang lepas masa nak sembahyang salam ya. Kita baru dia tu imam dah takbir dah, okey, dia baru mari ke saf. Kita dah nak mula dah ni, kan? Dia baru mari masuk saf. Duk kalut. Orang kata duk kalut dah. Nak uluh tangan nak salam, kan? Kita nak ambil takbir dengan imam tadi. Macam tu keadaan dia. Jadi maknanya kalau di sini pun kita tengok, adakah kita tu sama dengan hadis tadi, idza talaqau, apabila mereka saling bertemu. Awak tadi hang masa sembahyang hang berpisah kah? Lepas sembahyang, bukan lepas sembahyang pun. Lepas tak lagi sebatu sat lagi tu.
dengan wiridnya, dengan apa zikirnya, dengan doanya apa lagi kan, ikut protokol ya. Barulah bangkit, bangun. Kita salam, dia tak mau lagi. Nak kena pusing. Nak kena pusing kan. Dia jadi macam mana tu, jadi bulat elok lah dia buat tu kan. Lepas tu sallallahu ala Muhammad. Tak lama ya hanana ya. Tak lama tengoklah nanti. Dia jadi macam tu agama ni. Agama ni orang jahil ni kau makin lama makin ramai. Tak mau mengaji ni, dia makin jadi seronoklah benda tu. Itu. Jadi bersalam ni bukan kita kata adat lah, mana bukan adat, tapi benda tu dah jadi dalam agama. Bersalaman sebab apa? Sebab ada hadis, sunnah bersalaman tadi. Tapi janganlah kita ihdas dalam kaifiat dia. Jangan kita tentukan cara dia. Ni cara ni kita tentulah ni. Lepas sembahyang kena bersalam. Oi, bersalam dulu, nak pergi mana tu? Tak tahan sakit perut. Okay. Nak suruh bersalam dulu, kawan tu dah tak tahan dah. Kan ni. Pok Wahabi ni teruk, sembahyang tengah bersalam dengan orang. Tu dia. Beratur panjang bersalaman tangan itu kan adat kita kan. Bersalam ni bukan adat pak hang. Bukan adat pak kita lah. Salam ni telah ada sejak zaman Nabi SAW, dan itu adalah sunnah. Iqrar, takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya harap boleh jawab, boleh kot, orang boleh jawab kot. Betul tak tahu, wallahu alam lah. Dia nak bagi markah sebab kita jawab soalan dia. Tapi itulah dia, salam tadi maknanya sunnah. Tapi jangan kita adakan kaifiat dia. Tapi kalau kita nak keluar masjid, ada orang masuk masjid dan suruh tangan kita sambutlah tangan ni, apa masalahnya? Kan? Tu masalah apa? Jangan kita buat kaifiat tadi. Mesti. Kan? Habislah. Sebenarnya lepas ni pun saya ganti juga. Tu saya tak berapa nak kisah sangat. Ya kan? Dia pun tak beritahu kah? Sebab apa? Last minute dekat-dekat saya nak turun tangga dah, rumah tak ada tangga. Kan? Begitu takut bohong pula ustaz ni, bila rumah tangga tak ada tangga. Jadi maknanya Syekh kita beritahu Ustaz Adli dia sakit. Lepas tu last minute pula mak mentua dia meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kat Kedah. Kat mana? Sungai Petani. Dia dah demam. Lepas tu dapat pula berita ujian, selepas ujian lah. Allah uji dia dengan demam, lepas tu Allah uji dengan kematian mak mentua dia kan. Dia nak kena balik lah tu kan. Kalau dia larat lah. Tak larat tu tahu. Wallahu alam lah. Doakanlah kebaikan. Jadi dalam keadaan orang kata bidan terjun ni, bolehlah daripada kita kan. Sebab tak ada orang siapa nak ganti dah. InsyaAllah kita cubalah baca tafsir tu. Ya? Habiskan ni kan? Kita habiskan ni lagi baik insyaAllah. Baik. Itu dia. Rabbana wala tuhammil. Qala na'am. Allah Ta'ala kata, ya. Aku dengar, aku terima apa yang kamu semua minta. Rabbana wala tuhammil. Sahabat minta lagi. Allah Ta'ala ajar para sahabat dan ajar kita semua. Ya kan? Doa ni sampai hari kiamat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan ke atas kami apa yang kami tidak mampu dengannya. Kami tak mampu kan? Qala na'am. Allah Ta'ala kata, ya, aku terima. Wa'fu anna. Dan maafkanlah kami di atas kelalaian kami, kesalahan kami, keberanian kami melanggar batasan-Mu. Ya kan? Maafkan kami. Waghfir lana, ampunkanlah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana, Engkaulah Tuhan kami, yang menguruskan kami, yang menciptakan kami, yang memiliki kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Kalau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dia kata fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami di atas orang-orang yang kafir. Mana di atas syaitan pun dia juga umum. Al-kafirin ini adalah umum. Termasuklah syaitan, kerana syaitan itu adalah rasul kafirin. Syaitan adalah ketua orang-orang kafir. Saya sempatlah buat nota, tapi tak apalah, kita tak baca nota ni. Nota, kalau ini bukan kitab Syekh Ibn Utsaimin
Syarah dia, kalau syarah dia, syarah dia yang dia saja syarah tu ada dalam 5 jilid ya. Dalam 5 jilid lebih kurang lah, ataupun 4 jilid. Sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Riyadhus Shalihin. Syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syarah dia banyak. Bab ni saja, dalam bab ni saja dia ada 4 muka surat. Dia ada 4 ataupun 3 muka surat dia punya tafsirannya, dan saya tulis dalam bahasa saya, bukan bahasa kita, bahasa saya, sampai 7 muka surat. Saya tulis, saya terjemah dalam bahasa saya sampai 7 muka surat, nota kan, huraian daripada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan saya sangka, dan tak betul lah sangkaan saya, bahawa saya boleh baca nota ni kan. Tapi saya tulis dan saya dah baca lah. Saya nak baca untuk orang lain tak boleh ya, sebab kita dah kan, dia ada 7 muka surat. Nak bagi tak betul state. Ni tulisan tangan, ni makhtutah lah, tulisan tangan, bukan tape. Kalau tape tu jadi lambat, tak larat nak patuk. Nak menaik ni tak larat nak patuk je kan. Patuk ni tulis tangan ni, kita buat macam tu lah, janji kita boleh baca. Itu. Jadi maknanya di sini ya, tak apalah kita ambil sikit fawaid daripada ni. Ayat tu Allah Ta'ala mengajar orang-orang beriman mengucapkan wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kan? Allah Ta'ala menjawab, ya. Dalam ayat ni ada 3 ucapan, 3 ucapan, 3 ayat. Dalam ayat ni ada 3 ayat. Kan? Begitu. Yang pertama, fa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Tengok fa'fu 'anna 1, waghfir lana 2, warhamna 3. Setiap satunya ada maknanya. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kan? Dia ni dalam bab tafsir, dalam bab fiqh memang dia kan orang yang hebatlah, masya-Allah. Dia ada tafsir, tapi tafsir dia tak habis pun. Surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi, kan tafsir Ibnu Utsaimin tak banyak surah tafsir dia. Bukan 30 juzuk tak. Baik. Wa'fu 'anna, yakni maafkanlah kami terhadap kekurangan kami, kelalaian kami dalam menunaikan yang wajib. Kan kita ni tahu sembahyang tu wajib, kadang-kadang ada orang mai rumah, kita nak layan dia dulu, sepatutnya kita ajak dia sembahyang. Tapi kerana kan, malah lagi sakit. Padahal jom kita sembahyang tu, ataupun jom kita pergi masjid tu, sekali kita sambung sembang. Kalau orang lelaki lah kan. Jadi mana kelalaian kita dalam bab solat, dalam bab macam-macam lah. Kita ambil mudah kadang-kadang benda tu, bukan mudah tapi kita ambil mudah kan, kita tak ambil berat lah kan, betul. Mana gitu. Kita tengok anak-anak kita buat salah, buat kan, kita nampak benda tu dosa apa. Tapi kita biarlah dia nantilah kan gitu. Wa'fu 'anna waghfir lana, yakni dia kata perbuatan kami melanggar larangan melakukan yang haram. Maksudnya kita langgar, kita tahu benda tu dosa kan, tapi kerana kita ni selalu kalah dan menang, kalah menang, sentiasa dalam medan pertempuran dengan syaitan. Jadi maknanya orang kafir tak apalah, dia memang dah kalah dah. Orang kafir memang dia dah kalah dah dengan syaitan. Jadi syaitan nak buat apa lagi, dia lagi dah kalah dah, orang kalah dah, nak buat apa lagi dah, buat nak buat apa pun. Tapi kita orang beriman ni sentiasa menghadapi pertempuran, peperangan, berperang hari-hari dengan syaitan. Bukan satu lawan 2. Kita ni 1 lawan 2. Iman lawan dengan nafsu dan syaitan. Nafsu tadi dah kuat dah, syaitan mari pam lagi. Kekuatan tadi kan, dia tambah, dia bubuh power bank kat korang tu, cucuk terus tu. Apa pining power bank ke apa kau? Jadi power lagi kan. Kuat lagi. Jadi kita hak iman ni maknanya kan. Jadi kita hanya berdoa kepada Allah Taala hari-hari supaya Allah Taala tolong kita, bantu kita. Kan? Nak lawan nafsu tadi. Nafsu nak tu, nafsu nak ni, semua dia nak. Hak baik dia tak mau. Pergi masjid. Dah pula. Orang azan lah tu. Masjid ya. Orang azan lah tu.
Sat gila. Nafsu, iman dok kata tu. Azan dah tu. Nafsu kata, sat gila. Sat gila. Bukan takat kita. Yang hebat sahabat radhiyallahu anhum, yang hebat pun dengan nafsu tadi, ada kalanya kecundang. Macam kisah Ka'ab bin Malik yang kita baca hadis sebelum ni kan. Sat lagi lah. Sat lagi lah. Nak pergi perang Tabuk tu, Nabi dah siap, sahabat semua dah siap, balik rumah, semua dah packing barang apa semua siap. Dia tengok, sat lagi lah. Bukan dia tak mau api, sat lagi lah. Sat lagi, sampailah Nabi balik. Sampai tu, tapi terimalah. Maknanya hukuman Allah Ta'ala tadi, pengajaran daripada Allah Ta'ala kan. Sampai 50 hari orang tak sembang dengan kita ni. Kalau kita, bahasa kita kata kerau sumbang kan. Orang hidung tak mancung, pipi tu sorong-sorong kat orang kan. Orang tak mau cakap dengan kita tu. Jadi itu dia. Jadi maknanya kisah sahabat yang hebat tu pun kan, kecundang. Ada sahabat lagi, sahabat yang berzina kan, yang direjam tu, Imra'ah Juhainah, daripada Juhainah tu kan, wanita daripada kabilah Juhainah tu, dia berzina, dia mengandung. Lepas tu dia datang kepada Nabi SAW, minta supaya didirikan hukum hudud ke atas dia, direjam dia apa semua, sampai diminta 3 kali apa semua kan. Akhirnya Nabi dirikan hukum rejam ke atasnya kan. Begitu juga Ma'iz radhiyallahu anhu, seorang sahabat lelaki yang berzina. Jadi macam tu. Mana kita ni selalu dalam keadaan berlawan. Lah, orang tak nampak lah berlawan tu kan. Berlawan dalam ni untuk lawan. Kita tengok orang yang duk main masuk gym tu, yang duk angkat besi berat-berat tu kan, 50 kilo, 60 kilo kan. Sahibul adalat yang muscle dia besar-besar tu, waktu subuh tak larat juga. Waktu subuh ni hak duk angkat 50 kilo besi tu, subuh dia tak boleh angkat pun kepala dia yang tak sampai 2 kilo pun. Kalah. Kan? Jadi macam tu, kita ni sentiasa dalam keadaan, maknanya peperangan, lawan dengan hawa nafsu. Jadi waghfir lana, di atas perbuatan kita yang melanggar arahan Tuhan, perintah Tuhan, larangan Tuhan tadi secara sengaja. Bukan tak sengaja. Buat dosa ni dia panggil sengaja lah, bukan tak sengaja. Dan mana orang tak tahu benda tu dosa? Kan, mengumpat orang, siapa tak tahu kita dosa? Semua orang tahu. Ustazah lagi tahu, tak ustazah pun tahu, ustaz pun tahu. Mengumpat orang tak boleh kan. Tapi dia ni macam ajinomoto dalam masakan tu kan, nak katanya. Di kedai ni kita makan, kalau orang biasa makan ajinomoto kan, dia tahu. Tak masuk ni. Tak masuk apa? Pak lebay tak masuk. Memang kami tak makan pak lebay, rumah kami tak ada. Umpamanya macam tu kan. Jadi dia tahu. Tapi sedap. Maksiat tadi seronok maksiat tadi kan. Itu dia sebab apa? Neraka itulah dia kerja dia di hiasi dengan benda-benda yang al-makarih tu kan. Benda-benda yang syubhat dan syahwat. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, warhamna, kata Syekh Ibn Utsaimin. Maksudnya rahmatilah kami, kasihanilah kami, maksudnya kasihanilah kami, maksud dia yakni dorongkanlah kami untuk beramal soleh ya Allah. Kita minta dorongan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu disuruh kita doa, minta kan. Maksudnya bukan maksud Wahabi tak ada doa lepas sembahyang, doa kan. Dia berkata dia pun nipu Wahabi ni tak sembahyang, tak berdoa langsung. Kita bukan Wahabi, kita Muhammadi, kita ikut Nabi SAW. Mana doa ni bila-bila masa. Tapi hak berjemaah tu tak ada, Nabi tak ajar tu. Anak doa lah seri mersing masing-masing kan. Masing-masing doa. Tak payah nak berhajat kepada Tok Imam. Bukan Tok Imam taraf Nabi pun kan. Jadi dia bukan tahu hajat kita. Hajat tak sama. Kalau kita tak mau berdoa, dia kata, awak tak berdoa ke? Awak hantar ke aku nak berdoa bila? Awak aku nak abang ke hang ke aku nak berdoa bila? Kau suka aku lah. Garang dia kata. Kita tak garang macam tu lah, tapi maknanya kan. Jadi ikut suka orang lah, nak berdoa masa bila pun. Nak pasal orang pula berdoa kan. Hak semayang, orang tak semayang tu dia tak kisah. Hak anak dia tak pergi masjid, dia tak kisah pun. Tu cerita dia. Baik, habis tahun ni kan. Cumanya saya baca sikit lah ni, kalau nak baca kan. Maka seorang insan sama ada dia meninggalkan yang wajib ataupun melakukan yang haram. Jika dia meninggalkan yang wajib, maka dia berkata, u'fu anna,
Kata ni kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau kita tinggalkan yang wajib, kita kata wa'fu anna, yakni maafkan kami atas kelalaian kami meninggalkan yang wajib. Jika dia melakukan yang haram, maka dia berkata yaghfir lana, Allahumma ighfir lana. Dia buat yang haram, tinggal yang wajib tadi dia kata wa'fu anna. Dia buat yang haram, dia kata ighfir lana, yakni apa yang kami lakukan dari dosa-dosa. Atau yang ketiga tadi, dia mohon peneguhan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, tsabbit qalbi ala ta'atika. Atau bantuan atau dorongan atas kebaikan. Dalam firman-Nya maka kita baca warhamna, kan? Irhamna. Inilah makna tiga ucapan. Ataupun anta maulana, yang menjaga, menguruskan urusan dunia dan akhirat kami, maka peliharalah kami di dunia dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Jadi al-kafirin di sini, kata Syekh Ibn Utsaimin, ayat ini umum meliputi kemenangan atas syaitan. Menang di atas syaitan. Kerana syaitan adalah ketua bagi golongan kafirin. Kan? Tengok dia macam mana dia biarkan orang-orang kafir tadi buat benda-benda yang kita nampak memang benda tu baik, benda dalam Islam, macam jaga kebersihan tadi lah, kan? Jaga selipar, susun selipar elok-elok. Tapi kalau masjid kita selipar selera. Tapi kita kena baik sangka juga dengan orang Islam, sebab semuanya bukan baik. Yang pergi sembahyang tu bukan bagus semua. Kita kasut mahal beli RM50, kita pitak dua-dua orang tu, sekejap lagi hilang lah mudah. Cumanya kita tak sebelah di sini, letak bawah tangga no sebelah. Tu yang kasut jadi selera tu. Kan? Sebab apa? Kita tak tahu kan, ada main curi kasut kita tu. Jadi maknanya begitu. Asingkan Seri Mersing tadi lah. Asingkan kasut tadi kan. Ni saya ajarlah. Kan? Jadi kita sayang kasut kita, bukan sayang kita larang nak beli. Bubuh tang ni satu. Lepas tu kita pergi bubuh tang mana-mana, bubuh pokok bunga ke, ada celah daun pokok bunga ke apa ke, satu. Tu yang nampak kasut selerak di masjid tu. Ni duk kata pula kita ni apa, kita Islam saja. Kasut tak selipar kasut dekat masjid tak erti nak susun. Hanglah bingung. Kan? Cakap apa macam tu? Jadi maknanya maknanya kita ni syaitan tadi kan, iblis, syaitan tadi dibiarkan orang tadi buat benda yang kita tengok, oh bagus dia pun ni tengok kan. Oh selipar cantik susun kan. Sampai dia hantar dalam handphone kan. Kan dia hantar ada selipar cantik susun. Lepas tunjuk kat masjid pula. Sebelah ya selipar, sebelah ni mana tak ada. Kan? Jadi macam tu. Habis dah tu, lebih orang kata apa, lebih kod dah, lebih kod. Tu. Saya nak baca satu, baca apa noh? Cukup dah, kata berapa kali cukup dah. Kita pantai ni lah. Habislah. Tapi bagus ya, masya-Allah. Syekh Ibn Utsaimin ni masya-Allah. Saya baca kitab dia Riyadhus Shalihin. Bagus. Ya. Ustaz boleh nak pergi Mesir tu lah tu yang maklumat sampai dekat saya tu. Insya-Allah boleh. Memang saya hari ni memang tak ada kelas lah. Tak ada kelas mana-mana. Boleh lah insya-Allah. Ada soalan lagi? Nak sambung tafsir pula, dia tafsir kan? Stop dulu. Okey. Stop dulu. Jadi maknanya kalau tak ada apa-apa dah habis kita berhenti ni. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.